Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Prof dan sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kembali dapat bersama pada malam ni setelah kita bercuti beberapa minggu. Dan insya-Allah malam ni kena jadual untuk tadabbur ayat-ayat yang Allah mulakan dengan yas'alunaka. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad. Dalam siri yang lalu kita telah membahaskan dua ayat dan Ustaz telah sebut sebelum ni yas'alunaka ada 13 tempat dalam Al-Quran dan ada dalam nota yang Prof bagi dalam grup tadi tu, ada dalam surah Al-Baqarah ayat 189 yang telah kita baca pada 3-4 minggu yang lalu. Dalam Al-Baqarah ada ayat 215. Jadi 189 dan 215 kita dah baca. Jadi insya-Allah pada malam ni ayat 217 dan ayat 219. Dan dia juga ada pada ayat 220, 222, ayat dalam surah Al-Maidah, Al-A'raf, Al-Anfal, Al-Isra, Al-Kahf, Taha dan yang terakhir pada juzuk 30 iaitu dalam surah An-Nazi'at. Jadi insya-Allah pada malam ni kita akan sambung lagi ayat 217. Surah Al-Baqarah juzuk yang kedua, muka surat 34. Okey, tuan-tuan boleh buka pada muka surat 34, surah Al-Baqarah juzuk yang kedua. Okey, Ustaz akan baca dulu. Lagi kita akan tadabbur ayat ni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi. Qul qitalun fihi kabir. وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Tuan-tuan pemain rahmat Allah sekalian. Okey, kita tengok terjemahan dulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 217 surah Al-Baqarah yang bermaksud, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad mengenai hukum berperang dalam bulan yang dihormati. Katakanlah, peperangan dalam bulan itu adalah berdosa besar, tetapi perbuatan menghalangi orang-orang Islam dari jalan Allah dan perbuatan kufur kepadanya dan juga perbuatan menyekat orang-orang Islam ke Masjidil Haram di Mekah serta mengusir penduduknya dari situ, semuanya adalah lebih besar dari dosanya di sisi Allah. Dan ingatlah, angkara fitnah itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan semasa perang dalam bulan yang dihormati. Dan mereka, yakni orang-orang kafir itu sentiasa memerangi kamu hingga mereka mahu memalingkan kamu dari agama kamu kalau mereka sanggup melakukan yang demikian.
Sesiapa di antara kamu yang murtad, yakni berpaling tadah dari agama yakni agama Islam, lalu ia mati sedangkan ia tetap kafir, maka orang-orang yang demikian rosak binasalah amal usahanya yang baik di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah ahli neraka, kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Tuan-tuan rahmat Allah sekalian, yas'alunaka yang ketiga yang kita baca pada malam ni, iaitu berkaitan dengan bulan haram. Turun ayat ni ialah sebab nuzulnya ada orang Islam ni, dia tidak sengaja dia membunuh musyrikin Mekah dalam salah satu bulan yang diharamkan. Jadi timbul isu. Jadi macam orang musyrikin Mekah macam komplain lah kepada Nabi Muhammad. Katanya bulan haram ni diharamkan berperang. Sebab apa? Ada orang Islam bunuh orang kami. Macam itulah sebab nuzul yang berlaku pada zaman Nabi SAW. Sebab tu turun ayat ni bila Allah kata yas'alunaka 'anil syahril haram. Muhammad, mereka akan bertanya kepada engkau tentang bulan yang diharamkan berperang padanya. Ada 4 bulan semua. Dalam setahun ni ada 12 bulan. Kan dalam surah At-Taubah Allah sebut inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah kata sesungguhnya bilangan bulan dalam setahun di sisi Allah adalah 12 bulan. Sama ada tahun itu Masihi ke ataupun tahun Hijrah ke, ada 12 bulan. Dalam 12 bulan ni Allah kata minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang diharamkan berperang. Dalam 12 bulan tu nak perang-peranglah 8 bulan lagi. 4 bulan ni tak boleh. Bulan apa tu? Bulan Rejab. Kan? Kita ada seminggu lagi nak masuk Rejab ni. Kan? Kira bila masuk Rejab tu kita ada nak lebih kurang 60 hari lah nak puasa. Rejab, Zulqaidah, Zulhijjah dan Muharram. Nak ingat mudah je. Kita ingat Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram. 3 bulan ni dia bersambung. 3 bulan ni dia bersambung. Satu lagi campur dengan Rejab. Jadi 4 bulan ini 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berperang. Bulan yang mana ni kira genjatan senjata lah. Kan? Genjatan senjata. Ayat ini dia berada selepas ayat 216. Yang mana 216 ni Allah kata, kalau tuan-tuan tengok kat Quran tu, ayat sebelum tu, kutiba alaikumul qital. Allah kata difardukan ke atas kamu berperang. Asalnya perang ini menentang pencerobohan. Kan, bila musyrikin Mekah pergi serang Madinah apa semua, berlaku peperangan Badar, berlaku peperangan Uhud, berlaku peperangan Azab pada tahun ke-5 Hijrah. Tahun selepas tu semua peperangan berlaku di luar kota Madinah. Kan? Okey, jadi turun ayat 216. Dalam ayat tu Tuhan sebutlah, Tuhan kata wa'asa an taqru syai'an wa huwa khairul lakum. Tuhan kata mungkin apa yang kamu benci itu baik untuk kamu, dan apa yang kamu suka sangat itu buruk untuk kamu. Ni ayat yang berkaitan dengan perang. Begitu juga ayat ini diguna pakai untuk sebagai satu kaedah. Ada benda yang kadang-kadang kita tak suka, padahal benda tu baik untuk kita. Ada benda yang kita suka sangat, tetapi benda tu buruk untuk kita. Apa maksud ayat ni? Nak cerita kita ni jangan melampau. Jangan melampau. Seronok tu jangan seronok telajak. Bagi ada sekelumit untuk kita tak suka tu. Kan? Kalau kita benci sangat, kan? Bagi ada sikit hak kita akan suka. Kan? Kadang benci sangat, tak boleh percaya lah ni kan. Tama-tama kita kata orang politik kan. Kalau kata benci sangat masa kempen tu belum tentulah. Kita lah hak duk terperdaya kan. Okey, tuan-tuan rahmat Allah sekalian. Jadi ayat yang diharamkan berperang ni, lalu Allah kata apa? Qul, Muhammad katakan kepada mereka, qitalun fihi kabir. Berperang pada 4 bulan ini adalah dosa besar. Kabir, maksudnya Tuhan larang, tak bagi. Kan? Arahan ini bukan kata orang kafir, sebab orang kafir dosa besar pun tak ada nilai di sisi mereka. Tetapi amaran kepada orang Islam, jangan duk cari pasal 4 bulan ni. Cuma ulama bincang,
adakah 4 bulan ini terpakai sampai sekarang ni ataupun hanya ini khusus pada zaman Nabi? Sekarang ni orang perang tak kira dah bulan apa. Kan? Sebab begitu juga orang yang diceroboh. Macam kita kata negara Islam ataupun negeri Islam yang diceroboh. Mungkin tentera kafir ni dia pandai lah. Dia kata, oh kita pergi serang bulan Rejab lah sebab dia pun tak boleh perang. Kan? Kita pergi serang bulan Zulqaidah lah, Zulhijjah lah, Muharram lah sebab dia pun tak boleh. Sebab dia gencatan senjata. Tak. Ayat ini dia ada ayat yang lain. Dalam surah Al-Baqarah Tuhan kata waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Tuhan kata waqatilu, hendaklah kamu berperang di jalan Allah waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum. Perang tu perang siapa? Perang dengan orang yang telah memerangi kamu. Kan, maksudnya orang yang perang kita tu, kita kena pertahankan diri. Wala ta'tadu, Allah kata jangan melampau. Jangan melampau. Sebab orang kita ni kadang bila perang tu dia jadi melampau. Dia hilang kewarasan dia. Itu biasa. Sebab tu agama ajak kan penganut agama Islam ni supaya tidak melampau dalam bab perang. Sama ada balas dendam kan nak bunuh balas ke, jangan melampau. Ikut kaedah dalam agama. Okey, kemudian apa yang dibincangkan oleh ulama fiqh? Sebab kebanyakan ulama menyatakan 4 bulan yang diharamkan berperang itu khusus pada zaman Nabi. Ini khilaf. Sebab tu dalam 4 mazhab tuan-tuan sekalian, kita akan jumpa pandangan yang pelbagai. Ada pandangan kata 4 bulan ini sampai kiamat. Sebab tidak ada ayat yang membatalkan pada persyariatan tu. Sebahagian ulama kata ia dibatalkan dengan ayat yang kata kalau berlaku pencerobohan yang mana orang kafir serang kita, jadi kita boleh balas balik. Jadi ini khilaf lah. Cuma bagi ustaz tengok dikira macam ni. Kalau umat Islam nak cari pasal dengan orang kafir, jangan 4 bulan ni. Jangan 4 bulan ni. Sebab 4 bulan ni terpakai sampai kiamat. Tetapi, kalaulah orang kafir yang cari pasal dulu, contoh macam di Palestin, jadi kita boleh balas balik. Tetapi bila kafir tu, dia buat gejatan senjata, jadi kita pun gejatan senjata juga. Kan? Okey, kemudian. Wasaddun an sabilillah. Tuhan nak jawab. Bila orang kafir petikai kepada Rasulullah ni macam mana ni? Muhammad, ada sahabat kamu ni bunuh orang kami ni dalam bulan haram. Kata bulan haram tak boleh. Jadi Allah balas dalam ayat ni. Allah kata wasaddun an sabilillah. Tuhan kata wasaddun, perbuatan menghalang orang daripada jalan Allah juga benda tu besar kan. Apa yang dia halang ni maksudnya musyrikin Mekah ni dia menghalang sebahagian sahabat Nabi ni untuk pergi sembahyang kat mana? Sembahyang kat Masjidil Haram. Dia halang. Wa kufrum bihi, dan mereka kufur. Maka mereka kufur. Wal Masjidil Haram, dan begitu juga mereka menyekat orang Islam ke Masjidil Haram serta mengusir wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah, dan perangai musyrikin Mekah mengusir orang Islam daripada Mekah. Lalu Tuhan kata akbaru indallah, benda tu lebih besar di sisi Allah. Apa maksud ayat ni? Tuhan kata macam inilah. Perbuatan orang Islam bunuh orang kafir dalam bulan haram juga dosa besar. Tetapi perbuatan menghalang orang Islam daripada masuk Masjidil Haram, perbuatan kufur musyrikin Mekah, lepas tu perbuatan musyrikin Mekah mengusir orang Islam dari Mekah, itu lebih besar lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu Tuhan kata wal fitnatu akbaru minal qatl, dan sesungguhnya fitnah lebih besar daripada membunuh. Ramai orang tersalah faham dalam ayat ni. Fitnah orang Melayu, kita duk faham mengata ke orang apa yang tak betul, kita anggap fitnah. Sebenarnya di sisi Arab, makna dalam Al-Quran makna dalam hadis Nabi, fitnah itu bukan sebagaimana yang kita faham. Bahkan tidak ada ayat Al-Quran pun, tidak ada hadis Nabi pun yang boleh difahami sebagaimana yang kita faham. Semua salah faham. Sebenarnya fitnah
dalam ayat ini sebenarnya lebih merujuk perbuatan musyrikin Mekah tu. Maksudnya mengusir orang Islam dari Mekah. Mereka kufur, kan? Mereka menyekat orang Islam daripada masuk Masjidil Haram. Perbuatan fitnah semua itu lebih besar daripada membunuh. Membunuh apa ni? Membunuh itulah hak yang orang Islam, sahabat Nabi bunuh musyrikin Mekah tu. Kan? Maksudnya perbuatan membunuh tu besar, tetapi menyekat daripada masuk Masjidil Haram, mengusir orang Islam dari Mekah, kufur kepada Allah lebih besar daripada membunuh. Kan? Tuan-tuan pun bayangkan, hak kita dok faham. Kalaulah fitnah mengata ke orang apa yang tak betul, adakah itu lebih besar daripada membunuh? Tak mungkin. Kan? Tak mungkin. Kita boleh pergi minta maaf. Tetapi kalau kita bunuh orang, nak minta maaf macam mana? Situ tak logik dah. Sebab tu ayat ini tak boleh memahami fitnah itu atas makna orang Melayu. Salah. Salah. Kita mesti kena faham atas makna ayat di sini. Okey, sambung lagi. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. Tuan kata apa? Tuan kata mereka, yakni orang kafir yang sentiasa memerangi kamu hingga mereka cuba memalingkan kamu daripada agama kamu. Maksudnya ini perbuatan yang lebih besar lagi. Kan? Maksudnya perbuatan musyrikin Mekah ni yang cuba usaha supaya orang Islam ini murtad. Sebab tu kisah Bilal. Kan? Bilal dipaksa oleh tuannya untuk dia murtad. Dan ramai lagi lah sahabat-sahabat yang diseksa pada zaman Nabi ketika berada di Mekah tu. Sebab apa? Sebab yang kafir ini dia nak hamba dia murtad. Kan? Macam kita kata banyaklah nama-nama yang kita tengok dalam sejarah kan. Dalam sejarah yang cuba dimurtadkan, dan ini Allah zahirkan dalam ayat ni. Wa may yartadid minkum an dini. Tuhan kata, siapa-siapa yang murtad dalam kalangan kamu an dinihi daripada agama Islam, fayamut, dan dia mati, wa huwa kafir, maka dia jadi kafir. Ni kita berhati-hati tuan-tuan sekalian. Kita ni sebenarnya tak selamat lagi sebenarnya. Selagi mana kita belum mati dan kita mengucap 2 kalimah syahadah, hak tu baru tentu selamat. Sebab itulah bila Ustaz cerita sebelum ni, Ustaz kata Ustaz pernah pergi ziarah penjara setiap 2 bulan, setiap 3 bulan. Bila pergi ziarah banduan akhir, dia panggil BA, banduan akhir. Banduan akhir ni hak tunggu masa nak digantung apa semua ni. Sebenarnya hari masa nak digantung tu mengucap 2 kalimah syahadah dulu. Bagi sembahyang sunat taubat dulu. Masya Allah. Kita belum tentu dapat kelebihan tu sebab kita tak tahu mati kita bila. Kan? Jadi Tuhan sebut siapa yang murtad dalam kalangan kamu daripada agama dan dia mati, maka dia jadi kafir. Faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Maka terbatal semua amalan dia di dunia dan di akhirat. Allahu akbar. Sebab itulah kita nak kena sentiasa doa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, akhirkanlah penghidupan aku ini dengan pengakhiran yang baik. Dan janganlah kau akhirkan penghidupan aku dengan pengakhiran yang buruk. Sebab kita takut, kita tak tahu keadaan kita ni macam mana. Kan? Lalu Allah tutup ayat ni, Allah kata apa? Wa ulaika ashabun nar. Mereka itulah ahli neraka. Hum fiha khalidun. Dan mereka kekal di dalam neraka. Tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian. Okey, kita ada 10 minit lagi. Ada 11 minit lagi. Sempat lagi kita ambil satu ayat lagi. Okey, tuan-tuan boleh buka pada ayat 219 bawah tu. Muka surat yang sama juga. Muka surat 34. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو
كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian. Ayat 219, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad mengenai arak dan judi. Katakanlah, pada keduanya ada dosa besar dan ada pula beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka pula bertanya pula kepadamu, apakah yang mereka akan belanjakan, yakni dermakan? Katakanlah, dermakanlah apa-apa yang berlebih daripada keperluan kamu. Demikianlah Allah menerangkan kepada kamu ayat-ayatnya, yakni keterangan-keterangan hukumnya supaya kamu berfikir. Tuan-tuan rahmat Allah sekalian, dalam ayat ni ada dua yas'alunaka. Kan? Kalau kira jumlah yas'alunaka ni banyak, kan banyak. Bukan 13 tu je. Maksudnya 13, 14 dan dia ada 15 di situ. Kan semua sekali. Okey, yang pertama, Tuhan kata, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Muhammad, mereka akan bertanya kepada engkau tentang arak dan judi. Ini cerita tentang awal Islam. Judi ni awal-awal tu dia mula dah diharamkan. Tuhan ni macam ni lah, nak mendidik. Kan semasa sahabat di Mekah tu bila masuk Islam, ada dengan judinya, ada dengan araknya. Kan sebab tu kita tengok ada ayat yang Tuhan pada surah Al-Maidah. Tuhan kata apa? Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salah wa antum sukara. Kan Allah kata, wahai orang beriman, jangan kamu mendekati salat dalam keadaan kamu mabuk. Maksudnya pada ketika tu boleh mabuk lagi. Cuma bila nak solat kena pastikan mabuk tu dah habis dah. Baru boleh solat. Jadi sama macam ayat ni. Ayat ni kalau kita tengok, Tuhan suruh Nabi jawab, qul fihima. Muhammad jawab kepada mereka, fihima pada kedua-duanya, iaitu arak dan judi ni, ismun kabir. Pada keduanya ada, ismun ni dia ada dua makna di situ. Satu bawa makna dosa yang besar, satu lagi makna bawa makna keburukan yang besar. Maksudnya keburukan tu maksudnya dengan arak yang mabuk, yang risiko ketika mabuk, begitu juga judi kan boleh memufliskan seseorang. Wa manafi'u linnas, dan begitu juga arak dan judi ni ada manfaat untuk manusia. Ada orang kaya dengan sebab judi. Kan sebab itulah kita masuk skim pelaburan di Malaysia ni, dia ada pelaburan yang dibenarkan. Dia ada yang memenuhi syarat-syarat yang diletak oleh Suruhanjaya Security. Dia kira yang mana-mana pelaburan yang kita masuk selagi mana tidak ada gharar, ada unsur penipuan, tidak ada unsur riba, tidak ada unsur judi, kan? Tidak ada unsur perniagaan yang mengharamkan, kan? Sebenarnya pelaburan hak yang paling maju sekali ialah pelaburan judi dan pelaburan yang melibatkan benda-benda haram seperti perniagaan khinzir kita kata. Itu antara perniagaan yang banyak dapat keuntungan. Kan? Banyak keuntungan itu masuk judi. Jadi nak kata judi tak ada kelebihan, ada kelebihan. Ada orang kaya boleh kaya sebab judi. Tetapi ayat ini Tuhan ajak pada awal Islam tentang kelebihan yang ada pada arak, begitu juga pada judi, dan keburukan itu Tuhan kata apa? Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Keburukan kedua-duanya lebih besar daripada manfaat kedua-duanya. Ayat ni belum lagi. Tuhan tak suruh tinggalkan lagi. Ayat suruh tinggal tu ada dalam surah Al-Maidah, yang ayat itu turun selepas ayat ni. Kan? Tuhan suruh tinggalkan. Kan? Fantahu, hendaklah kamu tinggalkan judi ke arak ke semua, Tuhan suruh tinggalkan. Okey. Selesai di situ. Wa yas'alunaka madza yunfiqun. Dan Muhammad, mereka akan bertanya kepada engkau
Madza yunfiqun, apa yang mereka nak belanjakan. Ayat ini kita dah baca lah sebelum ni. Kan? Kalau tuan-tuan tengok sebelum ni ayat berapa awal ni? Ayat 215. Kan? Yas'alunaka madza yunfiqun, hampir sama. Cuma ayat 215 ada dua benda di situ. Kan? Ada dua benda. Satu benda, apa yang kita nak nafkahkan? Tuhan jawab kan? Qul ma anfaqtum min khairin. Nak nafkahlah benda yang baik. Bukan nafkah benda hal tak elok. Nafkah benda yang baik. Dalam ayat tu juga Tuhan sebut dua benda. Satu, nafkah benda yang baik. Yang kedua, dari sudut tertib, nak bagi kat siapa nafkah ni. Kan? Tuhan sebut falil walidain, bagi dekat mak ayah, bagi dekat adik-beradik, bagi dekat anak yatim, bagi dekat orang miskin, bagi orang yang musafir yang terputus bekalan. Itu pada ayat 215. Dalam ayat 216 ni, bagaimana Tuhan sebut? Qulil af. Jawablah kepada mereka, qulil af. Hak yang kita nak bagi ni, bagi hak mana lebih daripada keperluan kita. Sebab tu kalau kita belajar bab ekonomi, dia ada keperluan dan dia ada kehendak. Keperluan ni benda-benda yang kita kata asasi, benda yang wajib ada. Makanan, pakaian yang asas untuk kita, kenderaan yang simple apa semua ni, dia ada benda yang menjadi keperluan. Kan? Tetapi kadang-kadang dalam keperluan ni dia bersifat kehendak. Kenderaan perlu, tapi dia cari kenderaan yang lebih mahal, lebih besar. Kadang-kadang lebih daripada tahap keperluan dia. Rumah dia kecil pun cukup dah, tetapi dia cari lebih besar. Itu keperluan yang bersifat kehendak. Kan? Makan nasi. Kan? Dah cukup dah. Tapi tak sedap. Cari nasi tu, nasi Arab sedap lagi kan. Lauk kami. Maksudnya makan nasi biasa pun sedap dah. Jadi nak cerita di sini, ada keperluan yang bersifat kehendak. Tetapi dalam ayat ni, bagaimana dalam bab nafkah ini, Tuhan suruh kita bagi nafkah al-af yang melebihi keperluan kita. Apa maksud ayat ni? Ayat ini nak menyatakan kepada kita, ada hadis yang Nabi sebut, jangan kamu tinggalkan, maksudnya jangan kita ni mati dalam keadaan habis harta benda kita, kita nafkah, kita wakaf, kita hibah semua, meninggalkan anak-anak kita yang terpaksa berminta-minta dengan orang lain. Seolah macam inilah. Agama ni nak, bila kita mati, di samping kita ada harta untuk kita wakafkan, untuk kita infak, untuk kita derma, untuk kita sedekah, kena ada juga kita tinggalkan untuk anak-anak yang kita tinggalkan melalui kaedah faraid. Kan? Walaupun kita kata mungkin daripada kaya rosak, kalau kaya mungkin cara fikir kita lain. Kan? Kita kata mereka tak tengok atas saya ustaz lebih baik saya wakaf semua. Tak apa, kita tengok atas keperluan mereka. Perkataan Nabi bersifat umum. Cuma di sini ialah bagaimana agama tidak mahu membebankan kita. Agama tak suruh pun kita bagi keseluruhan. Kan mungkin orang yang ada pencen mungkin berbeza dengan orang yang bila umur 60 ke atas dia duduk makan KSP sahaja. Hak pencen ni tak apalah kalau dia mati umur 90 pun masih ada pencen. Tetapi hak umur 90 kan dari 60 dia makan KSP tanpa dia masuk pelaburan mana-mana. Jadi dalam tempoh tu, kita tak tahu kita mati bila. Jadi agama ini tidak membebankan kita. Nak bagi sesuatu, nak nafkah sesuatu, qulil af, Allah kata. Bagi hak mana melebihi keperluan. Kan maksudnya ia bersifat, hak bahagian hak yang kehendak tu. Lalu Allah tutup ayat ni. Allah kata, kadzalika yubayyinullahu lakum. Allah kata yang demikianlah Allah terangkan kepada kamu ayat-ayatnya, keterangan-keterangan hukumnya supaya kamu tatafakkarun, kamu fikir. Kan? Banyak ayat Al-Quran ni, sebab itulah tuan-tuan sekalian, bila kita baca Quran, kita baca hadis-hadis Nabi, sebenarnya mencerdikkan kita. Kan? Bukan menyebabkan kita bersifat taklid, kita ikut sahaja tanpa kita mengkaji dulu, tanpa kita melihat hak mana yang benar, hak mana yang salah. Kan? Mungkin kita ambil contoh tentang kemarin, ada soalan dalam grup Az-Zuhar kemarin kan, tentang ada satu video tu, seorang ustaz tu sebut tentang bila nak ziarah ni, ziarah pada hari sekian-sekian, pahala sekian-sekian. Kan?
Sebenarnya agama tak bersifat macam tu. Kadang-kadang ada benda tu dia menyalahi tabiat. Sebab itulah nak tahu kata hadis-hadis palsu ni dia ada ibadat-ibadat yang pelik, ada hari tertentu dengan pahala pahala yang agak pelik. Kan? Bila pelik tak semestinya tak betul dan tak semestinya betul. Tetapi mengajar kita untuk mencari jawapan yang betul. Kan? Jadi nak mencari jawapan yang betul, kita kena ikut kaedah sebagaimana ayat yang kita baca pada malam ni. Yas'alunaka. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad. Jadi kita kena jadi sifat orang yang bertanya. Dan hak menjawab tu dah ada dalam Quran sebenarnya. Al-Quran dan Sunnah menjawab semua benda yang akan ditanya ataupun yang telah ditanya. Jadi Ustaz rasa sekadar tu sahaja. Cukup pukul 10 malam pada malam ni. InsyaAllah kita akan bertemu pada kuliah yang akan datang. Kita tanggung dengan tasbih kafarah dan surat Al-As. Subhanakallah bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.